Anda bersama saya Amira Isa dan ini berita utama hari ini. Hukuman penjara lebih 27 tahun dan 24 sebatan ke atas pempengaruh yang popular di TikTok atas kesalahan meliwat dan mencabul dua beradik lelaki. Inisiatif sekitar $4.5 juta untuk sediakan terapi khusus untuk 2,000 pengidap Parkinson sepanjang 5 tahun akan datang. Dan sambutan di Istana Merdeka diulik rasa sayu susuli pelbagai bencana yang menimpa. Ribuan mangsa gempa di Flores masih menunggu bekalan bantuan tiba. Salam sejahtera. Seorang pempengaruh agama dijatuhi hukuman penjara 27 tahun 10 bulan dan 24 sebatan atas kesalahan meliwat seorang kanak-kanak lelaki dan mencabul abang budak itu. Lelaki 37 tahun itu mengaku bersalah atas 3 pertuduhan meliwat dan 2 pertuduhan mencabul, manakala 12 pertuduhan lain diambil kira dalam menjatuhkan hukuman. Pempengaruh itu dikatakan mempunyai ramai pengikut di TikTok dan selalu memuat naik kandungan berkaitan agama. Mahkamah diberitahu bahawa lelaki itu tidak pernah diiktiraf sebagai guru bertauliah mengajar agama atau Al-Quran. Dia mula berkenalan dengan salah seorang daripada dua beradik itu, iaitu si abang di masjid pada tahun 2022 dan setelah rapat, mangsa mula menceritakan tentang masalah keluarganya. Ibu bapanya sudah bercerai dan dua beradik itu dijaga oleh nenek mereka. Pempengaruh itu memberitahu nenek mereka bahawa dia mahu menjadi seperti seorang bapa dan pembimbing agama kepada kedua-dua budak itu. Pempengaruh itu mula rapat dengan adik mangsa, dia kemudian meliwat si adik yang ketika itu baru berusia 6 tahun. Menurut pihak pendakwaan, kanak-kanak itu diliwat sekurang-kurangnya 10 kali di beberapa lokasi termasuk di rumah dan di tandas sebuah masjid. Nama pempengaruh berkenaan dan masjid tersebut tidak boleh didedahkan atas perintah mahkamah bagi melindungi identiti mangsa. Pada awal tahun 2024, lelaki itu turut mencabul si abang yang ketika itu berusia antara 11 hingga 12 tahun. Semuanya terbongkar apabila si adik memberitahu ibunya pada tahun 2024. Ibu dua beradik itu berkongsi hal tersebut dengan seorang saudara angkat dan mereka meminta untuk berjumpa dengan pempengaruh berkenaan untuk mendapatkan penjelasan. Pada awalnya, dia menafikan hal itu kerana dia dikatakan mengalami mati pucuk. Dia akhirnya mengaku tetapi mendakwa dirinya dirasuk jin. Perbuatan itu kemudian dilaporkan kepada polis dan dia diberkas. Mahkamah turut dimaklumkan bahawa kedua-dua beradik itu mengalami kesan psikologi yang serius, termasuk pernah terfikir untuk membunuh diri. Hubungan mereka juga menjadi renggang dengan si abang menyalahkan dirinya kerana membawa pempengaruh itu berkenalan dengan keluarganya. Bagi kesalahan yang dilakukan di sebuah masjid, Hakim Kwek Min Lak berkata, lokasi itu menjadi satu lagi faktor yang memburukkan lagi kesalahan. Menurutnya, masjid sepatutnya menjadi tempat yang selamat bagi mangsa. Beliau menyifatkan perbuatan lelaki itu sebagai amat menjijikkan dan kejam. Susulan kes itu, MUIS menyatakan akan memperkukuh langkah-langkah keselamatan sedia ada. Ini termasuk menjalankan rondaan dan memantau kamera litar tertutup CCTV di masjid-masjid. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan petang tadi, MUIS mengecam keras kesalahan seksual berkenaan. MUIS turut menegaskan pentingnya memastikan masjid kekal sebagai ruang yang selamat, khususnya bagi kanak-kanak dan golongan muda. MUIS turut mengesahkan bahawa lelaki itu bukan kaki tangan atau sukarelawan masjid serta bukan guru agama bertauliah di bawah skim pengiktirafan Asatiza ERS. MUIS menggesa orang ramai supaya mendapatkan bimbingan daripada Asatiza bertauliah ERS yang memenuhi piawaian latihan dan etika profesional yang diiktiraf. Dan seterusnya, sebuah inisiatif baharu bernilai sekitar $4.5 juta akan membawa terapi Parkinson khas lebih dekat kepada masyarakat. Program bergelar Mulakan Senaman dan Perkasa Parkinson atau KEEP bakal dilancarkan di 13 pusat jagaan siang. Sasarannya untuk menyokong 2,000 penghidap kondisi itu sepanjang 5 tahun akan datang.
Program KIT menggabungkan latihan kecergasan dan membina kekuatan serta memberi sokongan bagi fungsi harian dan kesihatan mental pesakit. Beberapa teknik yang diterapkan mungkin kelihatan mudah tetapi boleh menjadikan pergerakan harian lebih selamat. Basically, physiotherapy focus on training patient how to be able to take bigger step when they walk, so that they don't trip over, and so that they walk faster. And a particular problem that they have is when they turn, they will fall. So we will also teach them specific strategies how to turn safely. Program itu menyasarkan individu yang menghidap Parkinson peringkat awal sehingga sederhana. Matlamatnya adalah untuk melakukan intervensi sejak lebih awal sebelum masalah-masalah pergerakan lain timbul. Para peserta akan menjalani pemeriksaan setiap 6 bulan untuk tempoh 2 tahun dengan lebih banyak bantuan dihulurkan sekiranya mobiliti atau isu kesihatan mereka berubah. Lebih 10,000 penduduk diramalkan menghidap Parkinson, iaitu penyakit berkaitan neuro yang kedua paling lazim di Singapura. Saluran online rahsia yang baharu untuk melaporkan insiden pelanggaran yang nyaris berlaku di perairan Singapura dijaga dapat meningkatkan keselamatan maritim. Mereka yang mengendalikan atau berada di atas kapal komersial dan rekreasi boleh melaporkan insiden berkenaan melalui sistem tersebut. Aduan akan diterima secara bebas dan identiti pengadu dirahsiakan dengan pengajaran utama dikongsi bersama masyarakat maritim yang lebih luas demi mencegah kemalangan pada masa hadapan. Inisiatif tersebut diumumkan semasa pembukaan Minggu Keselamatan di Laut. Penguasa Maritim dan Pelabuhan Singapura MPA turut mengumumkan bahawa sistem yang memberinya gambaran masa nyata mengenai operasi dan kegiatan pelabuhan sudah pun beroperasi. Sistem itu akan membantu para petugas mengenal pasti potensi risiko lebih awal dan bertindak balas dengan lebih pantas. MPA dan syarikat teknologi maritim Ocean Infinity turut memeterai perjanjian untuk memulakan projek rintis operasi maritim kawalan jauh dan tanpa pemandu di perairan Singapura. Perdana Menteri Lawrence Wong akan menyampaikan ucapan rapat umum Hari Kebangsaan yang ketiga beliau pada Ahad ini. Beliau akan memulakan ucapan dalam bahasa Melayu pada jam 6.45 petang, disusuli dengan bahasa Mandarin sebelum berucap dalam bahasa Inggeris pada jam 8 malam. Ucapan NDR akan disiarkan di semua saluran TV dan stesen radio setempat serta distreamkan secara langsung di YouTube. PM Wong dijangka menggariskan rancangan untuk menyediakan lebih banyak sokongan buat keluarga, yang termasuk membantu para ibu bapa berkaitan kos membesarkan anak dan akses kepada khidmat jagaan kanak-kanak yang dimampui. Awal bulan ini, PM Wong berkata semakan besar-besaran sedang dilakukan bagi menangani keprihatinan keluarga yang semakin tertekan sedang mereka berusaha mengimbangi tuntutan dengan tanggungjawab. Di Malaysia, Kerajaan Madani dan Pakatan Harapan kekal stabil hasil keputusan persidangan parti DAP serta PKR pada hujung minggu lalu. Namun, apakah strategi seterusnya bagi menghadapi pilihan raya yang menjelang? Selamat bertemu lagi. 3 kekalahan berturut-turut dalam pilihan raya, pengundi yang tidak berpuas hati dan persaingan musuh lama politik. Namun Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengingatkan parti pimpinannya tiada pilihan untuk berpatah balik. Menyusuli persidangan politik dengan taruhan tinggi pada hujung minggu lalu, kepimpinan beliau dan masa depan gabungan Pakatan Harapan masih kekal stabil. But work now! And work hard. Dulu saya kata fight them and fight them hard. Berucap di Kongres Nasional Parti Keadilan Rakyat, Perdana Menteri Anwar Ibrahim gigih mengukuhkan sokongan dalam partinya sendiri, PKR, serta rakan gabungan dalam Pakatan Harapan iaitu Parti Tindakan Demokratik, DAP. Para perwakilan DAP juga mengundi dengan majoriti besar untuk terus kekal dalam kerajaan madani pimpinan PM Anwar, walaupun keputusan 3 pilihan raya negeri sebelum ini agak mengecewakan, cerminan rasa tidak puas hati sesetengah pengundi dengan usaha pembaharuan kerajaan.
yes, there are differences between parties in the unity government, in the current Madani government, but we have to keep the government stable to ensure that whatever that we are talking about, whatever that we have been pushing about, can be implemented. I think this signals that the party grassroots probably do not want to disturb or shake up the status quo this close to a general election. And I'm sure they realize that if they do not have any ministers and deputy minister positions, it will be even harder to push for the reforms that their grassroots want. So this is a good signal, I believe, for Anwar Ibrahim. But I think the resounding vote to remain is something that Anwar would be very thankful for at the moment. Sementara itu, PM Anwar perlu menjelaskan kepada para perwakilan PKR mengapa beliau perlu terus bekerjasama dengan Barisan Nasional di peringkat persekutuan. Ini memandangkan ramai yang marah selepas BN berganding bahu dengan Perikatan Nasional untuk menang dalam pilihan raya negeri di Johor dan Negeri Sembilan. Apapun keputusan, dia tidak boleh didorong kerana kekesalan kita atau kemarahan kita. Didorong oleh kepentingan rakyat dan negara. Di akhir Kongres PKR dan persidangan DAP, jelas para perwakilan berikrar terus menyokong PM Anwar Ibrahim bagi mengekalkan kestabilan kerajaan perpaduannya sehingga tamat tempoh penggal parlimen. Indonesia menyambut ulang tahun kemerdekaan ke-81 hari ini dengan upacara penuh istiadat di Istana Merdeka dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan 1945 sambil mengajak rakyat mengenang pengorbanan para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan negara dan maruah bangsa. Suasana sambutan sempat diselubungi rasa sayu apabila hadirin bertafakur dan berdoa untuk mangsa bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur serta wilayah lain di Indonesia. Dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, sambutan diserikan dengan perarakan bendera pusaka dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka serta pertunjukan udara melibatkan sekitar 80 pesawat dan helikopter. Ribuan orang awam serta para diplomat asing yang hadir turut dihiburkan dengan persembahan kebudayaan dan muzik. Beberapa menteri dan timbalan menteri pula menyambut Hari Kemerdekaan di luar Jakarta. Antaranya di Nusa Tenggara Timur, di mana mereka turut memantau usaha menangani kesan gempa bumi Sabtu lalu. Ribuan penduduk di Pulau Flores masih menunggu bantuan ketika Indonesia menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 hari ini. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah di Indonesia Timur Sabtu lalu mengorbankan 68 orang serta mencederakan lebih 200 yang lain. Lebih 12,000 orang penduduk masih belum dapat pulang ke rumah memandangkan lebih 1,600 kekaran susulan dicatatkan sejauh ini. Tentera Udara Indonesia menghantar 13 tan bantuan kecemasan termasuk makanan, air bersih dan peralatan perubatan, manakala helikopter turut dikerahkan di kawasan terpencil. Ekspor utama negara berkembang 24.2% pada Julai, didorong permintaan kuku berkaitan kecerdasan buatan AI. Ini menandakan pertumbuhan bagi bulan ke-11 berturut-turut. Ekspor bukan elektronik merosot dengan farmaceutical menjunam lebih 56% dan petrokimia susut 22.5%. Namun ekspor elektronik kekal pemacu utama Nodex melonjak 112% bulan lalu. Pengamat ekonomi yakin permintaan AI dapat terus memacu pertumbuhan ekonomi sehingga akhir tahun ini. Seramai 12,000 pelajar darjah 6 boleh mendapatkan set sarapan percuma dari 3 hingga 6 September ini. Dianjurkan buat tahun ketiga, inisiatif Yayasan FairPrice itu khusus bagi golongan pelajar yang menduduki peperiksaan tamat sekolah rendah PSLA. Bernilai $25, setiap set mengandungi bahan asas sarapan seperti bijirin, buah-buahan dan snack.
para pelajar perlu menunjukkan kad pelajar atau slip peperiksaan PSLE untuk mendapatkan set sarapan itu di 51 cawangan Cheers dan FairPrice Express. Majlis Tilawah, Tahfiz dan Tadabbur Al-Quran Muiz memperkenalkan anugerah baharu tahun ini mengiktiraf juara sebanyak 3 kali. Siapakah penerima sulungnya? Ikuti jawapannya sekembali berita selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama berita. Buat julung-julung kalinya, MTTTQ memperkenalkan anugerah berprestij juara 3 kali. Ustazah Atika Suhaimi menjadi penerima sulung selepas menjuarai kategori tilawah pada tahun 2023, 2024 dan 2025. MTTTQ juga menganjurkan sebuah bootcamp sulungnya tahun ini untuk mempersiapkan para peserta kategori belia dan kanak-kanak. 3 kali bergelar juara. Kini satu pengiktirafan baru buat Ustazah Atika Suhaimi. Beliau menjadi penerima sulung anugerah berprestij pemenang 3 kali yang diperkenalkan Majlis Tilawah, Tahfiz dan Tadabbur Al-Quran MTTTQ tahun ini. Anugerah itu diberikan selepas beliau muncul juara kategori tilawah selama 3 tahun berturut-turut dari 2023 hingga 2025. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur atas anugerah yang pertama kali dilakukan ini, dan saya sebenarnya tidak sangka yang akan ada anugerah ini. Pengiktirafan ini turut mendorong beliau untuk terus mempertingkat usaha. Ustazah Atika juga bakal mewakili Singapura dalam Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa di Malaysia tahun ini. Antara persiapan adalah saya sentiasa menjaga suara saya berpantang dan banyakkan minum air mineral lebih daripada air yang bermanis, air yang masam-masam. Selain itu juga saya juga ada pergi ke Malaysia untuk jumpa dengan guru saya. Dalam MTTTQ tahun ini, Muhammad Sadruddin Syahmi Syamsuddin pula dinobatkan sebagai juara tilawah dewasa kategori Qari. Sebagai persiapan, Encik Sadruddin mendapat bimbingan daripada beberapa mentor dalam dan luar negara. Setiap kali masuk final, naik ujuhan 2 kali pada 2023 dan 2025, dan tahun ni Alhamdulillah Allah memberi rezeki untuk saya dinobatkan sebagai juara. Kategori Korea Dewasa pula dimenangi Aliyah Husna Khamsani. Encik Sadruddin dan Cik Aliyah Husna bakal mewakili Singapura dalam pertandingan Al-Quran di peringkat antarabangsa tahun depan. Selain pertandingan, MTTTQ tahun ini turut memperkenalkan beberapa inisiatif baru bagi para peserta. Alhamdulillah, tahun ini kami memperkenalkan bootcamp untuk peserta tilawah bagi kategori kanak-kanak dan belia. Ini adalah untuk mempersiapkan mereka supaya mereka lebih yakin sebelum memasuki pertandingan yang sebenar. Program Bual Bicara Tadabbur juga diperkenalkan bagi menggalak masyarakat menghayati dan menerapkan mesej Al-Quran dalam kehidupan seharian. Saudara, jika anda sudah lama merindui gelak tawa komedi Melayu, ubatnya bakal disajikan menerusi satu acara makan malam temulawak. Acara yang akan dianjurkan pada 31 Oktober di Centrum Square itu nanti boleh menampung hampir 400 penonton. Banyak yang merindui lawak-lawak zaman saya lah, kata saya cakap suka tengok awak punya video-video lama, cerita lama. Jadi saya rasa saya nak berikan macam sebagai hadiah kepada mereka. Pada malam acara, para penonton akan disajikan dengan 3 sketsa pelbagai genre termasuk kelakar seram. Acara itu akan dijayakan oleh seramai 11 pelawak termasuk yang otai seperti Safuddin Mahfuz dan Ahmad Stokin. Acara Pecah Perut itu turut menampilkan barisan artis lain seperti Suhaimi Yusof dan juga Era Farida. Masa saya dulu di Kemuncak tu, sangat senang untuk saya membuat orang ketawa. Sangat senang kerana masa dulu belum ada media sosial, dan penonton juga tertumpu pada kita.
di atas pentas. Orang dah dapat lihat dah lawak kat ujung dunia. Jadi macam mana kita nak bertanding dengan tahap kelakar dia, lucu dia tu. Itu satu benda yang saya rasa hari ini kita nak kena sama-sama buat satu kajian mendalam, mengikut trend sedikit. Tiket untuk temulawak akan dijual pada harga $80 menerusi Hamidah Travel and Tours, salah satu penaja bagi acara tersebut. Dengan laporan tadi saudara, sekian berita untuk malam ini. Kita berjumpa lagi. Salam hormat.